Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersua kita lagi bersama Ustazah Ummu Latifah binti Muhammad dalam siri kedua Perkongsian Ilmu Mata Pelajaran Pendidikan Islam Tingkatan 5, Bidang Fiqh, Pelajaran 12, Tajuk Perkahwinan di bawah subtopik Kemahiran Keibu-bapaan. Mudah-mudahan perkongsian kita pada siri yang kedua ini memberikan manfaat kepada semua pelajar. Sebelum kita berbincang dengan lebih lanjut berkenaan dengan tajuk kemahiran keibubapaan ini, ayuh kita lihat terlebih dahulu fokus soalan untuk tajuk ini. Untuk pengetahuan kamu, kebiasaan soalan akan bertanya berkenaan dengan tanggungjawab suami. Yang kedua, tanggungjawab isteri. Dan yang ketiga, tanggungjawab suami dan isteri ataupun tanggungjawab bersama. Dan di akhir perkongsian kita nanti, Ustazah akan kongsikan bersama kamu tentang teknik ataupun cara untuk menjawab soalan yang berbentuk kemahiran berfikir aras tinggi ataupun singkatannya KBAT. Seterusnya, Ustazah suka untuk mengingatkan kamu berkenaan dengan kata tugas soalan. Ini amat penting supaya kita dapat menjawab dengan betul mengikut apa yang dikehendaki oleh soalan. Baik, kita lihat kata tugas yang pertama iaitu senaraikan. Untuk senaraikan, jawapannya hanyalah ringkas sahaja iaitu di antara 1 ke 2 patah perkataan. Kata tugas yang berikutnya adalah nyatakan ataupun jelaskan. Untuk soalan yang sebegini, isinya mestilah lengkap dengan ayat yang sempurna, iaitu di antara 3 ke 5 patah perkataan. Sudah mencukupi. Dan kata tugas yang ketiga ialah terangkan. Untuk soalan berbentuk terangkan, pastikan jawapan kamu mempunyai isi dan juga wajib diletakkan huraian. Jadi dalam soalan kita akan tuliskan isi diikuti oleh kata hubung seperti supaya, untuk, kerana, agar dan sebagainya. Kemudian diikuti oleh huraian yang bersesuaian dengan isi. Dan Ustazah anggarkan jawapan kamu adalah di antara 6 ke 8 patah perkataan. Jadi setiap isi akan mewakili 1 markah dan huraian akan mewakili 1 markah lagi untuk kamu dapat markah penuh iaitu 2 markah untuk setiap jawapan yang betul. Ingat lagi satu. Untuk tajuk kemahiran keibubapaan ini, kamu mesti boleh membezakan. Ya, Ustazah ulang, kamu mesti boleh membezakan di antara tanggungjawab sebagai suami, tanggungjawab sebagai isteri dan juga tanggungjawab yang perlu dilaksanakan bersama-sama sebagai suami dan isteri. Ini adalah bagi mengelakkan kekeliruan dan pertindihan dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Baik, mari kita teliti soalan yang pertama. Soalan yang berbunyi, nyatakan 2 daripada tanggungjawab suami. Baik, jadi di sini Ustazah ada tuliskan beberapa contoh jawapan. Dan jangan lupa mulakan jawapan kita dengan kepala jawapan, iaitu 2 tanggungjawab suami ialah. Ini bagi memudahkan pemeriksaan oleh guru ataupun pemeriksa kertas dan juga untuk memudahkan kamu sendiri membuat semakan sebelum kamu menghantar kertas jawapan kepada guru ataupun pengawas peperiksaan, ya. Baik. Jadi jawapan yang pertama untuk tanggungjawab suami adalah menyediakan segala keperluan asas untuk isteri. Jawapan yang kedua, memberi layanan yang baik kepada isteri. Yang ketiga, memberikan isteri didikan agama.
Ini terutamanya apabila seseorang lelaki berkahwin dengan seorang perempuan, ya, dia dapat isteri yang kurang ilmunya, terutama berkaitan dengan ilmu fardu ain. Jadi menjadi kewajipan kepada suami untuk mendidik isteri supaya dapat melaksanakan perkara-perkara fardu ain ini dengan sempurna. Dan yang keempat ialah menyelesaikan mahar. Jikalau suami belum lagi menyerahkan mahar kepada isteri sewaktu akad nikah. Oleh itu, kita dapat simpulkan tanggungjawab suami ni kepada perkataan keperluan, layanan, didikan dan juga mahar. Jadi dengan mengingat keempat-empat perkataan ini akan memudahkan kamu untuk menjawab soalan berkaitan dengan tanggungjawab sebagai seorang suami. Baik, soalan yang kedua. Jelaskan dua daripada tanggungjawab isteri. Baik, jadi kita mulakan jawapan kita dengan kepala jawapan. Dan contoh-contoh jawapan yang Ustazah tulis di sini, yang pertama, mentaati perintah suami, menjaga kehormatan diri dan menjaga kemuliaan, maruah dan harta suami. Yang kita boleh simpulkan tanggungjawab isteri ini pada perkataan taat, menjaga kehormatan, ya, perkataan kehormatan, dan juga kamu boleh pilih sama ada perkataan harta ataupun maruah ataupun kemuliaan. Baik, jadi dengan mengingat perkataan-perkataan ini, sekali lagi akan membantu kamu untuk menjawab soalan berkaitan dengan tanggungjawab isteri. Dan jikalau ditanya di dalam soalan, sejauh manakah seseorang isteri itu wajib mentaati suaminya? Maka jawapannya ada di sini, iaitu seseorang isteri wajib mentaati suami selagi mana tidak bertentangan dengan syarak, ataupun selagi mana apa yang diperintah, yang disuruh oleh suami itu tidak berlawanan dengan apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita lihat kepada persoalan yang ketiga, iaitu terangkan dua tanggungjawab suami dan isteri. Ya, di sini dia menghendaki tanggungjawab suami dan juga isteri dari aspek-aspek berikut, iaitu aspek akidah, aspek akhlak dan aspek ibadat dan juga aspek akhlak. Jadi untuk soalan ini, yang pertama kamu kena tengok perkataan terangkan, ya. Kata tugas terangkan. Jadi untuk kata tugas terangkan ini kamu dah faham, kamu perlu tuliskan isi dan huraian. Kemudian yang kedua, kamu mesti boleh membezakan di antara tanggungjawab yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan ibadah dan juga tanggungjawab yang berkaitan dengan akhlak. Ya, baik, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, tanggungjawab yang berkaitan dengan akidah, iaitu seperti menerapkan pendidikan akidah yang betul kepada anak-anak, isi sejak kecil, huraian. Ya, yang kedua, memupuk asas ketakwaan yang mantap, isi kepada setiap ahli keluarga, huraian. Dan kemungkinannya juga, jikalau kamu menjawab memupuk asas ketakwaan, sampai di sini pun sudah boleh dikira sebagai isi. Yang mantap adalah huraian, ya. Tetapi ayat ini lebih sempurna lah, ya. Ayat yang Ustazah tunjukkan kepada kamu ini. Kemudian jawapan yang ketiga, memelihara akidah keluarga daripada sebarang fahaman yang salah. Di sini kita ada isi dan di sini ada huraian. Jadi satu-satu markah dapat 2 markah. Baik, tanggungjawab di bahagian ibadat. Ya, yang pertama, memberi pengetahuan tentang cara beribadat yang betul, isi.
seperti yang diamalkan oleh Rasulullah, huraian. Baik, jawapan kedua, memastikan anggota keluarga tidak meninggalkan ibadat wajib. 1 markah untuk isi, seperti solat 5 waktu, lagi 1 markah untuk huraian. Dan contoh jawapan yang ketiga, mempraktikkan cara hidup bersyariat, 1 markah isi, contohnya memuliakan ibu bapa, huraian, lagi 1 markah. Ya, jadi kita nampak flow jawapan itu sangat cantik dan sempurna. Dan yang ketiga, tanggungjawab suami isteri dalam aspek akhlak. Ya, yang pertama, mengamalkan akhlak yang mulia agar menjadi contoh kepada anggota keluarga yang lain. Maknanya, ibu bapa ataupun suami isteri mestilah menunjukkan contoh yang baik supaya saling boleh menjadi contoh di antara satu sama lain dan boleh juga dijadikan contoh oleh anak-anak terutamanya. Baik, yang kedua, menyemai sifat kasih sayang, isi untuk mengeratkan silaturahim, huraian. Dan yang ketiga, saling nasihati, isi. Jika ada anggota keluarga yang melakukan kemungkaran ataupun maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ada isi, ada huraian, jawapan mantap. Ingat, terangkan isi dan huraian. Alhamdulillah, setelah kita memahami tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri dan juga tanggungjawab suami dan isteri, untuk yang berikutnya, marilah kita sama-sama melihat satu contoh soalan kebat. Baik, soalan berbunyi, suami menguruskan rumah dan anak-anak, manakala isteri pula bekerja bagi menanggung perbelanjaan keluarga. Jadi di sini kita dapat faham adanya Mr. Papa. Kan? Jadi bapa duduk di rumah, urus rumah, masak, sapu sampah, basuh kain, jaga anak. Sementara isteri pula pergi bekerja. Soalannya, berdasarkan situasi di atas, wajarkah perkara ini berlaku? Huraikan hujah anda. Jadi apa yang soalan ini hendak? Soalan ini sebenarnya menghendaki kita memberikan pendapat dan memberikan hujah kenapa kita berpendapat sedemikian rupa. Okey. Jadi contoh jawapan di sini. Para suami sepatutnya bekerja. Okey, para suami sepatutnya bekerja ini adalah isi. Maksudnya kita berpendapat suami mesti bekerja. Kenapa? Kerana mereka adalah ketua keluarga. Huraian ringkas. Seterusnya huraian lengkapnya adalah kesan kepada suami yang bekerja tadi. Apa berlaku? Ini akan menyebabkan para suami akan lebih dihormati di dalam keluarga. So, kita ada isi, huraian ringkas dan juga huraian lengkap. Dan di akhirnya, kita akan menulis kesimpulan. Dan kesimpulan ini, moleklah kita mulakan dengan perkataan, kesimpulannya kita hendaklah. Jadi apabila kita menulis perkataan ini, kita telah dapat pastikan bahawasanya kita tidak tertinggal untuk menulis kesimpulan. Ya, jadi kesimpulannya kita hendaklah melaksanakan amanah yang diberikan oleh Allah supaya tidak dimurkai. So, complete. Ada isi, huraian ringkas, huraian lengkap dan juga kesimpulan, maka layak untuk 4 markah. Jadi sampai di sini perkongsian kita. Alhamdulillah, semoga bermanfaat untuk semua dan saya ucapkan selamat menghadapi peperiksaan dengan jayanya. Terima kasih.